بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. Babu as-salatu minal iman. Bab salat adalah bahagian daripada iman. Masih membicarakan tentang kitabul iman, kitab tentang iman, dan dalam beberapa kelas yang lalu saya berbahaskan perbezaan antara kumpulan-kumpulan puak-puak yang ada di dalam Islam, Mu'tazilah, Ahli Sunnah, Murji'ah, dan juga aliran-aliran yang lain di dalam mengungkapkan pandangan mereka tentang al-iman, di mana Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah merupakan golongan yang memberikan pandangan yang terbaik dan tepat di dalam memberikan maksud daripada al-iman yang merangkumi kepada keyakinan dan juga perbuatan. Ianya tidak terhad hanya kepada keyakinan sahaja, akan tetapi juga merangkumi kepada perbuatan. Dan juga sebagaimana dalam kelas yang lalu, perumpamaan yang diberikan antara iman dengan amal adalah umpama pokok, dan buahnya itu adalah amal perbuatan. Pokoknya dan akarnya itu adalah iman, adapun buahnya itu adalah amal perbuatan yang tidak boleh dipisahkan antara keduanya. Bahkan hakikat daripada iman itu sendiri adalah amal perbuatan saleh yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kelas yang lalu kita berbahaskan berkenaan dengan jihad, bahagian daripada iman, puasa bahagian daripada iman, menghidupkan malam Lailatul Qadar bahagian daripada iman, salat tarawih di bulan Ramadan bahagian daripada iman. Semuanya itu adalah perbuatan. Puasa perbuatan, jihad perbuatan, kemudian salat tarawih perbuatan, menghidupkan malam Lailatul Qadar perbuatan. Kesemuanya dikatakan bahagian daripada iman. Artinya iman itu juga adalah amal, tidak boleh dipisahkan antara keduanya. Oleh karena demikian, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengiringkan tentang kedua-duanya ini, iman dengan juga amal as-salih, alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Demikian sentiasa diikat oleh Allah Subhanahu wa taala antara iman dan juga amal yang saleh. Imam Al-Bukhari meletakkan di sini as-salatu minal iman, yakni salah satu daripada perbuatan yang berkait dengan iman adalah as-salat. Imam Al-Bukhari mengatakan as-salatu minal iman, membawa hadis daripada Al-Bara radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam awwala ma qadima al-Madinah, yakni pertama sampai ke kota Madinah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ke kota Madinah, baginda turun sampai ke kota Madinah 12 Rabiul Awal. Keluar daripada kota Mekah untuk berhijrah 2 Rabiul Awal. Lebih kurang perjalanan itu dalam masa 10 hari. Perjalanan beliau daripada kota Mekah menuju ke kota Madinah, dan beliau singgah di mana? Di Quba. Daripada situ barulah beliau masuk ke kota Madinah. Ketika sampai ke kota Madinah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di rumah ajdadi, di rumah datuk-datuknya. yakni datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal daripada kota Madinah dari segi nenek, ya. Nenek dia istrinya Hashim, Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini kawin dengan seorang perempuan bernama Salma daripada keluarga Bani An-Najjar yang berasal daripada kota Madinah. Menikahnya Hashim dengan Salma setelah diberitahukan melalui yang memberitahu kepadanya kalau setelah melihat kepada perawakan Hashim
tentang adanya nurun nubuwah yang ada pada Hashim, yang diberitahukan kalau rahim yang akan dapat menyimpan itu semua adalah daripada keluarga daripada kota Madinah, satu keluarga yang dikenali dengan keluarga Bani An-Najjar. Maka Hashim setelah kembali daripada perniagaan itu pergi ke kota Madinah dan menikah dengan keluarga Bani An-Najjar. Daripada situ barulah keturunan Hashim itu lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan isyarah dari Allah Subhanahu wa taala, tempat hijrahnya Rasulullah kota Madinah diletakkan keluarga Nabi Muhammad di situ sebelum Nabi dilahirkan. Ketiga keturunan sebelum lahir Nabi dilahirkan disediakan keluarga disebabkan oleh kerana yang menjadi sandaran kepada seseorang itu bila mana berada dalam keadaan kesempitan adalah ahli keluarganya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sempit berada di keadaan kota Mekah, diperhijrahkan ke kota Madinah. Di situ juga ada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun kenal kepada ahli keluarganya sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Sebelum menjadi nabi, beliau pun pergi ke kota Madinah untuk berziarah kepada ahli keluarganya. Hubungan tali silaturahim yang begitu erat. Perjalanan kota Madinah waktu jalan kaki, dan sempat satu hari berjalan dengan ibunya sendiri. Siti Aminah keluar daripada Mekah untuk pergi ke Madinah, berhijrah dengan ibunya, bukan berhijrah, berziarah kepada ahli keluarga Abdul Muttalib, yakni ibu Abdul Muttalib, namanya Salma, keluarga daripada Bani An-Najjar yang berasal daripada kota Madinah. Nabi berziarah bersama ibunya ke kota Madinah, termasuk ziarah kepada kubur ayahnya Abdullah yang meninggal di situ. Kembali daripada kota Madinah, ibunya sakit dan meninggal dunia di kawasan namanya Abwa. Waktu itu yang ikut bersama dengan baginda Rasulullah Ummu Aiman seorang perempuan namanya Barakah yang menjadi hamba sahaya kepada Siti Aminah, lalu diberikan kepada Rasulullah dan kemudian dibebaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah, "Man arada, barang siapa yang mahu kahwin dengan perempuan penghuni syurga, maka kahwinlah dengan Ummu Aiman." Ummu Aiman siapa? Yang bela Nabi. Nabi masih kecil waktu itu, yang bela adalah Ummu Aiman. Kata baginda Rasulullah, siapa yang nak kahwin dengan wanita penghuni syurga, kahwin dengan Ummu Aiman. Maka Zaid bin Harithah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku nak kahwin." Siapa Zaid bin Harithah? Anak angkat Nabi SAW. Anak angkat Nabi kahwin dengan ibu angkat Nabi SAW. Lahir anak siapa namanya? Zaid bin Harithah. Ibunya orang yang ada kedudukan di hati Nabi. Ayahnya anak angkat Nabi. Anaknya pun juga adalah ada kedudukan di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sebelah neneknya, ibu kepada datuknya iaitu Abdul Muttalib, namanya Salma, berasal daripada kota Madinah, dari keluarga Bani An-Najjar. Dan hubungan tali silaturahim itu memang terjalin sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah, Nabi disambut oleh anak-anak kecil daripada keluarga Bani An-Najjar. Keluarga Bani An-Najjar sebagaimana saya katakan tadi adalah ada hubung kerabat dengan baginda Rasulullah. Budak-budak kecil ini mengatakan, "Nahnu jawarin min Bani Najjari, ya habadha Muhammadun min jari." Gal kami ini budak-budak kecil daripada keluarga Bani An-Najjar. Kami amat bertuah ataupun kami mendapatkan kebaikan untuk berjiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini budak-budak kecil mengungkapkan kegembiraannya kerana berjiran dengan Rasulullah. Kata baginda Rasulullah yang sedang menyaksikan kepada budak-budak kecil itu, ditunggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai budak-budak kecil sudah selesai. Lalu baginda bertanya kepada mereka, budak-budak itu masih kanak-kanak semuanya. Kata baginda Rasulullah, "Atuh habibnani,
engkau cinta ke kepada aku? Masa ini Nabi datang daripada kota Mekah ketika berhijrah. Mereka menjawab, kami suka kepada engkau wahai Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, wallahi inna qalbi la yuhibbukum. Demi Allah, hati aku pun cinta kepada engkau. Respon yang diberikan oleh Nabi SAW kepada orang yang mengungkapkan kasih sayang kepada Rasulullah, abdil mawaddat liman waddaka fa innaha athbat. Tunjukkan kasih sayangmu kepada orang yang kau sayangi, sesungguhnya itu akan merapatkan hubungan antara kamu dengan orang yang kamu sayangi. Demikian kata-kata budak-budak kecil itu. Kalau budak-budak kecil beritahu kami seronok berjiran dengan Muhammad, bertuahnya kami berjiran dengan Nabi Muhammad, tak salahlah kalau kita nak bagi tahu alangkah bertuahnya kami jadi umat Nabi Muhammad. Ya hanana, umpamanya ungkapan untuk nak ekspresi gembira untuk menjadi umat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau budak itu dihargai oleh baginda Rasulullah karena berjiran dengan Nabi Muhammad, kita pun juga bertuah untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan Nabi turun di tempat datuknya atau neneknya, yang dimaksudkan adalah Salma, isteri kepada Hashim bin Abdi Manaf. Nazala ada ajdadihi minal Ansar, turun daripada atau singgah di rumah keluarganya daripada Ansar, yakni Bani An-Najjar. Wa annahu, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan salat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Dan baginda suka untuk menghadap kepada Al-Ka'bah. Dan salat pertama yang Nabi menghadap kepada Al-Ka'bah adalah salat asar. Ada perbezaan pandangan ulama berkenaan dengan kewajiban atau Nabi salat menghadap ke Baitul Maqdis. Adakah ketika berada di Mekah sebelum turunnya salat Nabi menghadap Baitul Maqdis, atau perintah menghadap Baitul Maqdis itu ketika Nabi berada di kota Madinah, dengan dasar oleh kerana di kota Madinah ada segolongan daripada ahlul kitab yang kalau salat juga menghadap ke Baitul Maqdis, itu golongan kaum Yahudi. Dan bila mana dikatakan ahlul kitab itu suka kepada Nabi ketika salat menghadap ke Baitul Maqdis, yang dimaksudkan adalah kaum Yahudi. Oleh kerana kaum Kristian salatnya bukan menghadap ke Baitul Maqdis tapi menghadap ke arah sebelah timur, kiblatnya Kristian. Jadi yang merasa seronok karena Nabi menghadap Baitul Maqdis adalah Yahudi. Kenapa Yahudi seronok? Harapan oleh kerana kesatuan jihad arah menghadapnya salat, harapannya adalah mereka itu akan bersama dengan kaum Yahudi, walaupun pada akhirnya mereka hampa dengan apa yang mereka harapkan. Baitul Maqdis mempunyai beberapa nama. Baitul Maqdis dinamakan juga Ilya. Ilya dalam bahasa Ibrani dimaksudkan adalah Baitul Maqdis, atau kalau sebutan sekarang Yerusalem. Bahasa mereka Urushalim. Sehingga spellingnya pun juga kalau kita pergi sana alif waw ra shin lam ya mim, Urushalim. Hanya sebutan sekarang kalau kita sebut Jerusalem. Orang kalau di Melayukan pakai y, Yerusalem. Bahasa dulu sebutkan Ilya, tapi dalam Al-Quran disebutkan adalah Al-Ardh Al-Muqaddasah. Al-Ardh Al-Muqaddasah yakni bumi yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ada 3 tempat, termasuk adalah Baitul Maqdis dan juga Mekah serta kota Madinah. Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam ketika berada dalam perjalanan menuju ke Baitul Maqdis daripada kejaran Fir'aun dan menghadapi berbagai macam dugaan daripada kaum Yahudi sendiri setelah melepasi daripada lautan, melewati satu kumpulan orang yang dia menyembah kepada berhala. Maka kaum Yahudi itu berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ij'al lana alihatan." Wahai Musa, jadikan untuk kami tuhan-tuhan macam mereka punya Tuhan itu.
baru saja selamat daripada kejaran Firaun. Minta Tuhan physical, sebab mereka punya iman madiyat, kebendaan, nak Tuhan yang nampak. Macam benda boleh nampak, dia nak Tuhan boleh nampak juga. Maka mereka mengatakan ij'alna alihatan, jadikan untuk kami Tuhan macam mana mereka punya Tuhan. Nak Tuhan physical. Dan pernah pun mereka sudah menyesatkan Bani Israel dengan menjadikan itu ejil, lembu buatan untuk disembah. Walhasil fikirannya fisikal, madiyat, kebendaan saja. Nak semua dibendakan, yakni kepada hal-hal ghaibiyat mereka tak percaya. Faham tu? Allah Subhanahu wa taala bagi makanan rezeki kepada mereka, makanan al-manna was-salwa. Tak perlu kerja, tak perlu apa, Allah datangkan terus macam tu. Hanya saja makanan itu dimakan hari ini, habis hari ini, esok Allah kasih lain. Oleh kerana mereka punya iman itu kepada madiyat benda, kalau tak dinampak ada simpan di peti aisnya, kalaulah bahasa sekarang, tak disimpan oleh mereka, tak percaya esok akan ada atau tidak. Keyakinannya kepada Allah dhaif. Maka mereka mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, kami nakkan itu adas, apa adas itu? Kacang dal. Dia nak bawang putih, dia nak bawang merah. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, kata Nabi Musa. Adakah kamu nak menggantikan yang baik Allah bagi kepada engkau dengan pemberian yang rendah kedudukannya? Allah bagi al-manna wa salwa, makanan sedap, kamu tak payah susah payah. Nak bawang, nak dal, kalaupun bagi itu juga dia kena taburkan benih, kena jaga, kena siram, kena tunggu berapa lama untuk dia berbuah. Tapi mentaliti kebendaan nak juga dinampak juga depan matanya juga. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan udkhulu Misra, kalau kau nak itu okey, pergi sana Mesir. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan balik, dicabut itu al-manna wa salwa, tak lagi diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Sebab apa? Percaya kepada kebendaan berbandingkan khazanah yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya dengan simpanan Allah, jangan percaya dengan simpanan manusia. Allah akan berikan apa yang lebih daripada apa yang manusia berikan kepada kita, bila mana kita meletakkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khazain, simpanan Allah Subhanahu wa taala yang punya kuncinya Allah. Simpanan manusia ini yang punya kunci juga Allah Subhanahu wa taala. Idzan Baitul Maqdis, Nabi Musa ketika berada perjalanan nak masuk ke Baitul Maqdis itu didatangi oleh malaikat. Malaikat datang menyerupai seseorang, berkata kepada Nabi Musa, ajib rabbak, terimalah panggilan Tuhanmu, yakni untuk meninggal dunia. Maka Nabi Musa menampar kepada malaikat tersebut. Dan dikatakan malaikat itu keluar matanya. Hadis Al-Bukhari. Malaikat bagi tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, engkau utus aku kepada orang yang tak nak mati. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada malaikat, turun balik, bagi tahu kepada dia, suruh letakkan tangannya kepada lembu. Seberapa ya bulu lembu yang tertutup dengan tangannya, maka Allah akan tambahkan panjang umur sebanyak itu. Nabi Musa kembali, malaikat kembali bagi tahu kepada Nabi Musa seperti itu. Nabi Musa bertanya, setelah itu baliklah, yang macam mana dah panjang umur, kena mesti balik juga kepada Allah. Kata Nabi Musa, kalau macam itu baik sekarang saja, minta hari ini juga. Fasyahid adalah apa yang berlaku kepada Nabi Musa ketika memukul kepada malaikat sampai keluar mata. Sementara itu adalah malaikat. Adakah boleh terjadi kepada malaikat seperti itu? Syuf, kita kena mesti memahami ada dua makhluk daripada makhluk Allah yang mempunyai kelebihan yang tidak ada, bukan kelebihan tapi keupayaan yang tak ada pada manusia. Makhluk itu adalah jin, termasuk syaitan dan juga malaikat. Mereka nampak kepada kita, kita tak nampak kepada mereka. Ini yang ada kelebihan atau keupayaan yang pada mereka yang tak ada pada kita.
Kemudian mereka boleh mengubah kepada wujud tertentu, tapi kita tak boleh berubah wujud kepada wujud yang lain. Yang di filem itu tipu semua, tak ada manusia boleh berubah menjadi apa. Manusia. Idzan baginda Rasulullah SAW pernah menggambarkan tentang seseorang yang dia membunuh ular di rumahnya, dan ular itu pada hakikatnya adalah jin, yang pada akhirnya keluarga daripada jin itu balas dendam kepada orang yang membunuhnya, sehingga pun dia juga pada akhirnya dibunuh. Apa yang menyebabkan orang itu ketika membunuh kepada ular itu yang hakikatnya adalah jin, ular itu boleh terbunuh juga, jin itu boleh terbunuh juga dengan pukulan yang digunakan oleh orang itu. Pukulan untuk kalau dibunuh kepada apapun juga boleh terkesan juga. Ular yang lain pun kalau dibunuh dengan itu boleh terkesan. Artinya makhluk itu yang boleh mewujudkan kepada wujud manusia, baik daripada jin ataupun malaikat, akan tertakluk dengan sistem yang Allah letakkan kepada badan ini. Kalau terkena calar akan terluka, kalau terkena benda tajam akan mengeluarkan darah, dan seterusnya. Oleh kerana makhluk itu berubah menjadi wujud manusia, maka dia mempunyai sistem seperti mana manusia. Kena calar akan luka, kena benda tajam akan luka juga. Wahakadha Sayyidina Abu Hurairah, mungkin kita pernah menceritakan waktu jaga store itu, ada syaitan yang menyerupai manusia curi, ya kan, ditangkap oleh Abu Hurairah. Tak bolehkah dia ting kasih hilang diri macam tu? Kenapa tak boleh? Dah berubah kepada wujud manusia. Kalau ditangkap macam mana manusia ditangkap tak boleh hilang, macam itu juga berlaku kepada syaitan. Jadi akan tertakluk makhluk-makhluk itu bila berubah kepada manusia sama dengan manusia. Kalau manusia itu bila mana terkena tamparan akan memerah, ataupun akan terkena luka, ataupun mungkin akan menyebabkan mata itu akan terkeluar, itu juga yang akan berlaku kepada makhluk tersebut, tanpa mengurangkan tentang hakikat bagaimana makhluk itu sendiri. Adakah ada mata yang terkeluar betul pada makhluk itu? Allahu a'lam. Tapi kita nampaknya daripada bentuk fizikal yang dia berubah wujud bentuknya kepada manusia. Maka di dalam hal ini baginda Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, menyerupai sesiapa? Menyerupai seseorang. Orang semua nampak. Mukanya macam Dihya Al-Kalibi. Dia berjalan, dia bercakap kepada Nabi. Semua orang dengar percakapan, kata-kata yang keluar daripada malaikat. Ketika berubah wujud menjadi manusia, maka dia, manusia yang lain boleh berinteraksi dengan dengan malaikat tersebut. Dalam hadis Nabi SAW, Allah menghantarkan malaikat menyerupai seseorang, menghampiri kepada seorang keluar daripada rumahnya untuk berziarah ke temannya. Lalu dihampiri tanya, kamu nak pergi mana? Yang tanya malaikat, aku nak pergi ziarah kepada tempat si fulan. Lalu didoakan oleh malaikat itu, lepas itu pergi. Malaikat menyerupai manusia, jumpa dengan Nabi Ibrahim, bercakap dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak tahu kalau itu malaikat. Idzan makhluk-makhluk itu mempunyai kelebihan untuk berubah wujud kepada wujud manusia. Bila mana berubah akan tertakluk dengan bagaimana tubuh badan manusia itu sendiri. Idzan ketika datang malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Musa, kata Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dekatkan aku ke al-ardhul muqaddasah ramyat hajar. Allah, aku nak mati, tapi aku mohon kepada engkau untuk engkau dekatkan aku ke Ardhul Muqaddasah, ke tanah suci Baitul Maqdis, walaupun sejauh orang melontar batu. Nabi Musa belum sampai lagi ke Baitul Maqdis. Ketika diberitahukan ajal akan tiba, yang diminta oleh Nabi Musa nak meninggal di tanah suci. Nak meninggal di tanah suci. Kenapa nak meninggal di tanah suci?
Kalau tanah suci itu tanah je, bumi Allah Subhanahu wa taala, tak ada nilai, tak ada apa-apa manfaat pada tanah tersebut, kenapa Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggali al-ardh al-muqaddasah? Kalau tanah itu sendiri tak ada nilainya di sisi Allah, atau tak ada keberkesanannya kepada orang yang dikebumikan dalam tanah suci itu, sama-sama masuk alam barzakh. Oleh karena demikian, Sayyidina Umar bin Khattab ketika meninggal dunia, apa yang diminta oleh Sayyidina Umar? Aku nak meninggal sebelahnya Rasulullah. Kalau tanah ada kemuliaannya, takkan jasad Rasulullah tak ada kemuliaannya. Makanya kata Sayyidina Umar, aku nak meninggal, yang terakhir permintaan aku minta kepada Ummul Mukminin Aisyah, aku nak dikebumikan sebelah dua sahabat aku. Setelah mendapatkan keizinan, katanya tak ada perkara yang lebih aku harapkan lebih daripada ini, yakni meninggal, tanah kuburnya itu nakkan bersebelahan dengan tanah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah alam barzakh itu terhad kepada alam kubur itu saja? Di alam tersendiri. Lalu kenapa Sayyidina Umar nakkan bersebelahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau bukan adanya keberkesanan berjiran dengan orang yang saleh, bila mana berada di alam barzakhnya pun atau kuburnya pun juga. Pun tanah itu pun membawa keberkatan. Nabi Musa nak mati di situ, tak boleh sampai ke Baitul Maqdis, tak boleh sampai ke mana, ke tanah Masjidil Aqsa itu, tak apa, kawasan Baitul Maqdis pun jadi. Oleh sampai sekarang itu Yahudi, mereka punya harapan dan cita-cita untuk merampas Baitul Maqdis, dan tidak akan mereka bertolak ansur dalam hal ini. Itu sudah keyakinan yang menjadi satu tak boleh diganggu gugat dalam hukum agama. Saya tidak berbicara hukum undang-undang dunia, tapi itu sudah keyakinan mereka nak di situ. Dan kalau kita tengok daripada Baitul Maqdis itu, tanah pekuburan Yahudi nampak begitu penuh. Daripada Masjidil Aqsa kita boleh nampak. Dan itu satu syaraf, satu kebanggaan bagi mereka untuk dikebumikan di tanah Al-Baitul Maqdis. Sebab mereka yakin juga Nabi Musa masa nak meninggal dunia nak dikebumikan di Baitul Al-Maqdis juga. Tanahnya pun jadi. Walihada akal baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin meminta mati di sebuah tempat, mintalah mati di kota Madinah. Sesungguhnya saya akan memberi syafaat kepada orang yang mati di kota Madinah. Hadis daripada Nabi SAW. Dhamin, di kafil, kafilnya Rasulullah. Siapa orang minta mati di sebuah negeri atau sebuah negeri, mintalah mati di kota Madinah, sesungguhnya aku akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal di kota Madinah. Razaqanallahu wa iyyakum dzalik. Menghadap kepada Baitul Maqdis, dan baginda Rasulullah SAW bila mana salat menghadap kepada Baitul Maqdis adalah pada masa yang sama baginda menghadap ke Ka'bah. Yani kalau saya boleh gambarkan, Baitul Maqdis berada di sini, Madinah berada di sini, Mekah berada di sini. So Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Rasulullah kalau salat berada di belakang bahagian Ka'bah yang menghadap kepada Ka'bah. Pada masa yang sama menghadap ke Madinah, pada masa yang sama terus ada Baitul Al-Maqdis. Ini selalunya tempat Nabi untuk salat, menghadap ke Baitul Al-Maqdis, tapi daripada satu arah sahaja Ka'bah yang menghala atau menghadap ke Baitul Al-Maqdis. Tapi ketika berhijrah ke kota Madinah, Madinah berada di mana? Berada di tengah. Baitul Maqdis berada di mana? Berada di hadapan sana. Nabi salat menghadap ke Baitul Al-Maqdis, membelakangi kepada Al-Ka'bah. Ini yang merisaukan kepada Nabi SAW, yang Nabi nakkan supaya tetap menghadap kepada Al-Ka'bah, disebabkan oleh kerana kiblat pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya rumah pertama yang dibina oleh Allah di atas muka bumi ini adalah yang berada di Bakkah. Yang dimaksudkan adalah Al-Ka'bah.
Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang membangun kepada Al-Ka'bah?" Diberitahu yang membangun adalah yang membangun pertama Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim. "Ya Rasulullah, rumah Allah yang pertama dibina di atas muka bumi ini adalah apa?" Kata Nabi, Al-Ka'bah. Kemudian yang kedua, Baitul Maqdis. Berapa jarak antara Al-Ka'bah dengan Baitul Maqdis? Nabi menjawab 40 tahun. Jarak antara Al-Ka'bah dengan Baitul Maqdis. Bila mana dikatakan jarak 40 tahun, lebih cenderung kalau yang membangun Baitul Maqdis adalah orang yang sama membangun Al-Ka'bah, yaitu Nabi Ibrahim. Hanya saja yang membina Ka'bah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, kemudian dibangun 40 tahun setelah Al-Ka'bah, Baitul Maqdis oleh Nabi Ibrahim untuk menjadi tempat kepada putranya yang kedua, yaitu Ishak, dan menjadi kiblat kepada zurriyahnya Ishak di Baitul Maqdis. Sementara Ka'bah yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail akan menjadi satu hari nanti kiblat kepada zurriyahnya, kepada Nabi Ismail alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Ini demi ringkasan pembangunan antara Al-Ka'bah dan juga Al-Baitul Maqdis. Walaupun Ka'bah menghadapi banyak pembaharuan, 5 kali berlaku pembaharuan kepada Al-Ka'bah sebelum Rasulullah dan juga zaman Rasulullah dan juga setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dikatakan baginda Rasulullah menghadap ke Al-Ka'bah selama 16 bulan, dalam riwayat yang lain selama 17 bulan. Kalau dikira 16 bulan atau 17 bulan Nabi menghadap kepada Baitul Maqdis lalu berubah kepada Al-Ka'bah, maka kita dapati turunnya wahyu yang menyuruh Nabi menghadap kepada Al-Ka'bah adalah pada tahun kedua daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW, dan tepatnya itu antara 2 pandangan. Yang pertama bulan Rajab, yang kedua adalah bulan Sya'ban. Ini pandangan yang terkuat. Bila berlakunya perubahan Al-Ka'bah, perubahan kiblat adalah pada pertengahan Rajab dan juga pada pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Sebab kita kalau kira Nabi berhijrah bulan apa tadi? Bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab. 17 bulan. 17 bulan jatuh pada bulan Rajab. Ini berlakunya perubahan Al-Qiblah. Adapun yang mengatakan bulan Sya'ban, yang mengatakan bulan Sya'ban, bulan Rabiul Awalnya tak dikira. Disebab itu hari Nabi sampai, dikira bulan setelahnya. Apa setelah bulan Rabiul Awal? Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. 17 bulan. Idzan daripada sekian pandangan yang menyatakan bilakah berlakunya perubahan qiblah daripada Masjid Al-Haram, daripada Baitul Maqdis menuju kepada Al-Ka'bah, pandangan yang terkuat ada 2 pandangan. Yang pertama adalah bulan Rajab, yang kedua adalah bulan Sya'ban. Adapun perbezaan yang mengatakan 16 bulan atau 17 bulan adalah mengikut kiraan hari datang dengan hari turunnya itu ayat. Kalau dikira dengan hari datang sampai turunnya ayat, semua 17 bulan. Kalau tak dikira hari datang atau tak dikira hari turun, maka semuanya ada menjadi 16 bulan. Dan demikian perbezaan yang mengatakan 16 bulan ataupun 17 bulan Nabi menghadap kepada Baitul Maqdis. Turunnya ayat perubahan ini di masjid yang sekarang dikenali dengan Masjid Al-Qiblatain. Dulu itu dikenali masjid dengan Masjid Bani Salamah. Masjid Bani Salamah. Masjid inilah yang
ketika berlaku perubahan al-qiblah, di mana baginda Rasulullah salat, ada dua pandangan yang mengatakan salat apa ketika turun ayat itu, yang diperintahkan Nabi menghadap daripada Baitul Maqdis kepada Al-Ka'bah. Satu pandangan mengatakan salat zuhur, pandangan yang kedua mengatakan salat asar, dan ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Bukhari. Salah seorang daripada yang mensyarahkan hadis tentang dua riwayat yang menyatakan perubahan kiblat itu zuhur atau asar adalah digabungkan kedua-dua riwayat. Macam mana digabungkan? Yang mengatakan salat zuhur yaitu berlaku di Masjid Bani Salamah, Masjid Al-Qiblatain. Adapun yang mengatakan salat asar adalah Nabi ketika itu salat di kota Madinah. Jadi salat pertama Nabi menghadap Al-Ka'bah itu adalah salat zuhur di Masjid Bani Salamah atau di tempat Bani Salamah. Salat pertama salat, kalau dimaksudkan salat asar yang Nabi menghadap kepada Al-Ka'bah, yaitu ketika Nabi berada di kota Madinah. Perbezaan tempat menunjukkan kedua-duanya kali pertama berlaku salat menghadap kepada Al-Qiblah bukan di masjid yang sama, tetapi di dua tempat yang berbeza, yaitu ketika Nabi berada di tempat Bani Salamah menghadiri jenazah salah seorang sahabat bernama Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rur ketika sakit dan diziarahi oleh Rasulullah SAW. Kemudian salah seorang perempuan datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya keluarga Bani Salamah ini sudah mulai banyak yang meninggal satu demi satu. Anak saya pun sudah meninggal dulu. Adakah mereka kalau sudah meninggal bertemu di alam barzakhnya satu dengan yang lain?" Kata baginda Rasulullah, "Wahai Ummu Bishr, wahai kepada perempuan itulah, wahai ibu kepada Bishr, sesungguhnya mereka yang berada di alam arwah itu akan berkenalan satu dengan yang lain macam burung berkenalan di pokok. Hingga di pokok cakap. Mereka di alam barzakh ada alamnya tersendiri. Mereka dapat berjumpa satu dengan yang lain." Maka ibu Bishr datang kepada salah seorang daripada keluarga Bani Salamah mengatakan, "Kalau kamu meninggal dunia, sampaikan salam saya kepada anak saya Bishr." Orang dah sakaratul maut sampaikan salam juga, tapi kerinduan kepada anak itu dibagi tahu, "Kalau kamu jumpa kepada Bishr, maka sampaikan salam saya kepada anak saya bernama Bishr ibn Bara ibn Ma'ruf." Wahakala. Gal baginda Rasulullah salat di sana dan menghadap kepada al-qiblah. Macam mana perubahan salat itu berlaku? Dikatakan bahwasanya berpusingnya dari dia 180 derajat terus berbalik macam ini kan. Hanya saja kaifiyahnya berbeza. Adakah Nabi terus berpusing 180 derajat? Nabi terus maju ke hadapan sehingga orang yang awalnya berada pada saf yang pertama berubah menjadi pada saf yang paling akhir. Saf yang paling akhir berubah menjadi saf yang pertama. Nabi seorang sahaja yang maju ke hadapan. Yang kedua tidak, dia berpusing 90 derajat dulu. Yani Nabi berpusing macam ni, as-sahabah pun berpusing juga macam ni. Nabi maju ke depan, as-sahabah berundur ke belakang macam ni. Nabi pusing macam ni terus sampai maju ke depan, kekal. Saf yang pertama berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kira macam mana berubahnya, tapi intinya adalah perubahan itu berlaku saat Nabi berada dalam keadaan salat, sebab harapan Nabi memuncak waktu itu ketika minta kepada Allah dihadapkan kepada Al-Ka'bah adalah ketika Nabi berada di dalam as-salat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami Allah tengok gerakan wajahmu ke langit, naik macam ni, turun lagi bawah, macam ni, turun lagi bawah.
yakni isyarat dari Nabi SAW ingin mengungkapkan harapan dan permintaan dengan isyarat, meminta kepada Allah melalui al-isyarah. Walihada Imam An-Nawawi mengatakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kasih sayangnya kepada Rasulullah dan hormatnya kepada Rasulullah, sehingga permohonan melalui isyarat yang diungkapkan oleh Rasulullah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa Nabi melafazkan dengan bahasa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini beberapa perkara berkaitan dengan masalah salat daripada Masjid Al-Aqsa menuju kepada Masjid Al-Haram, antara salat zuhur ataupun salat asar. Saya jelaskan kedua-duanya. Kemudian orang yang salat bersama dengan Nabi, selesai salat dengan Nabi, dia keluar, lalu di sebuah satu kumpulan kaum muslimin yang juga salat ketika itu, berita belum sampai kepada mereka kalau Nabi sudah berubah menghadap kepada Al-Ka'bah. Mereka masih salat menghadap kepada Baitul Maqdis. Orang itu yang sudah salat dengan Nabi namanya Abbad ibn Bishrin. Maka ketika melihat para sahabat salat menghadap kepada Baitul Maqdis, dia berkata, asyhadu billah, yakni saya bersaksi dengan nama Allah. Artinya saya bersumpah demi nama Allah, saya salat bersama dengan Rasulullah menghadap kepada Al-Ka'bah. Maka dalam hal ini mereka adalah berpusing juga menghadap kepada Al-Ka'bah. Dalam hal ini diambil satu pemahaman, kalau kita salat lalu salah kiblatnya, ada orang bagi tahu, kita pun kena pusing juga menghadap kepada al-qiblah yang ditujukan atau dimaksudkan arah kiblat yang sebenarnya untuk menghadap kepada al-qiblah. Dan cukup kita percaya kepada orang yang memberitahukan untuk kita mengubah posisi daripada arah tertentu untuk menghadap kepada arah yang benar. Maka mereka berubah, mereka fadaru, yakni berputar menghadap kepada Al-Ka'bah. Dan kaum Yahudi amat gembira awalnya ketika Nabi salat menghadap kepada Baitul Maqdis. Sebab apa? Sebagaimana saya katakan tadi, karena dengan samanya arah menghadap, kemungkinannya adanya harapan, adanya keserasian antara Rasulullah dengan bangsa Yahudi. Akan tetapi ketika berubah kepada Al-Ka'bah, maka kaum Yahudi pun memperli kepada Rasulullah, menjatuhkan kepada Rasulullah, menghina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu man qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib. Sayaqulu sufaha, Allah memberikan perumpamaan mereka orang Yahudi yang komplain itu, dikatakan sayaqulu sufaha, akan bercakap orang-orang yang safi. Safi itu orang yang tak guna akal waras untuk bercakap. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menisbahkan kepada mereka itu safi? Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan termasuk dalam kitab mereka sendiri, kalau Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah, arah kiblatnya itu adalah Al-Ka'bah. Dalam kitab mereka sendiri ada, entah sekarang ada atau tidak, yang jelasnya pasti mereka sudah banyak mengubah. Maknanya mereka mengimani Nabi akhir zaman arah kiblatnya itu adalah Al-Ka'bah, dan ini yang termaktub dalam kitab mereka sendiri. Ketika mereka itu komplain kepada Nabi, hakikatnya komplain kepada siapa? Kepada kitab mereka sendiri. Makanya tak ada orang lebih tidak waras daripada orang yang komplain kepada kitab yang Allah turunkan bimbingan untuk mereka. Allah bagi tahu, saya qulu sufaha, akan bercakap orang-orang yang tak guna akal waras untuk berfikir dengan saya qulu sufaha minan nas. Apa yang menyebabkan mereka berpaling daripada kiblat yang mereka dahulu menghadap? Qul lillahil masyriq wal maghrib, katakan kepada mereka, wahai Muhammad Rasulullah, milik Allah timur dan juga barat. Allah bukan berada di Baitul Maqdis untuk selalu menghadap kepada Baitul Maqdis, dan juga bukan berada di atas Ka'bah untuk sentiasa berada di situ juga. Tapi itu arah yang Allah jadikan arah untuk kita menghadap kepada arah tersebut. Fa inama tuwallu fa thamma wajhullah, di mana saja kamu menghadap, di situlah kamu pada hakikatnya menghadap kepada
Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun komplain, itu kaum Yahudi mengatakan, "Oke, kalau kamu sekarang sudah berubah menghadap kepada al-qiblah, bagaimana dengan kamu punya sahabat-sahabat dulu yang bersama dengan engkau, salat bersama dengan engkau menghadap kepada Baitul Maqdis dan mereka sudah meninggal dunia. Bagaimana nasib mereka? Dah salah mereka menghadap kepada arah kiblat yang salah." Ini saya cakap kaum Yahudi. Allah bagi tahu, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tak akan hilangkan iman kamu. Iman kamu siapa? Iman orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan mereka sebelum meninggal salatnya menghadap ke Baitul Al-Maqdis. Allah bagi tahu, Allah tidak hilangkan iman mereka. Allah tidak hilangkan iman mereka. Apa maksudnya iman mereka? Salat mereka menghadap Baitul Maqdis. Oleh sebab itu dikatakan as-salatu minal iman, salat bahagian daripada iman. Yang dimaksudkan adalah salat mereka. Allah sendiri bagi tahu dalam Quran, salat orang yang beriman ketika menghadap kepada Baitul Maqdis, salat mereka itu bahagian daripada al-iman. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menghilangkan ganjaran iman, yakni salat mereka ketika menghadap ke Baitul Al-Maqdis. Wa ma ja'alallahu Allah tidak menjadikan kiblat yang sebelum ini kamu menghadap kepadanya, melainkan untuk menguji kepada kamu sahaja. Wa ma ja'ala al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasulah mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Kami Allah tidak jadikan kiblat untuk kamu menghadap sebelum ini, yakni ke Baitul Maqdis, kemudian menghadap kepada al-qiblah. Kenapa Allah rubah? Allah nak uji kamu, siapa yang ikut kepada Rasul ini, siapa yang ingkar. Wahakadha Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menentukan arah mana yang patut untuk kita menghadap ketika kita salat.